Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagai. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Rewind. Memang best. Terima kasih Ahmad dan juga Fareha, dan bersama dengan saya Izzuan Maknur bagi keluar masuk minggu ini untuk kita terus mengikuti bagaimana persiapan dan juga perjalanan pasukan-pasukan menjelang saingan Liga Malaysia 2024. Pelbagai cerita menarik yang akan kita kongsikan, yang akan dikupas, dan tentunya sepanjang minggu ini cerita tentang pasukan Gergasi Merah yang paling banyak sekali dapat kita perhatikan bukan sahaja di media sosial tetapi juga sedang hangat diperkatakan, terutamanya dengan pengunduran ketua jurulatih mereka iaitu Tan Cheng Ho. Dan bersama dengan saya untuk memperkatakan tentang apa yang hangat pada minggu ini, Fadirul Suhaimi, iaitu wartawan yang tidak asing lagi di Astro Arena ini. Jadi Fadirul, cerita tentang Selangor, pengunduran Tan Cheng Ho boleh kita katakan menggegar jugalah senario bola sepak tempatan, terutamanya bagi pasukan Gergasi Merah. Persoalannya kini, siapakah yang akan mengambil tempat Tan Cheng Ho untuk membawa hala tuju Selangor pada musim ini? Sebelum saya menjawab dengan lebih panjang persoalan Izzuan itu, saya nak tanya, apa khabar Izzuan? Lama tak nampak ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Long sihat. time no see ni. Bergandingan saya ingat last tahun lepas kot Nadi Bola. Betul. Itu Maknanya pun live cross. ini kali pertama kita di musim baru. Yes. Okey, kita berbalik kepada persoalan Izzuan tadi. Okey, betul Izzuan, seperti mana yang Izzuan maklumkan tadi, minggu sehari dua ni Izzuan, kalau cari di X ke, di Facebook ke, di IG, semua Selangor. Semua cerita berkenaan dengan Selangor, di mana persetujuan bersamalah dicapai di antara pihak pengurusan dan juga Coach Tan Cheng Ho untuk penamatan kontrak serta merta. Jadi untuk siapakah pengganti, calon pengganti yang akan mengisi kekosongan tersebut, seperti mana 2 hari lepas Izzuan, saya berjaya untuk mendapatkan CEO Dr. Johan, CEO Selangor FC, dan menerusi perbualan dan tembual itu saya mendapatkan info bahawa ketika ini 3 hingga 4 orang calon jurulatih asing dan seorang satu-satunya calon tunggal tempatan adalah Nizam Jamil yang juga Izzuan caretaker ataupun pemangku ketua jurulatih Selangor buat masa ini. Okey. Jadi saya rasa melainkan kita tak tahu nama. Betul. 4 ataupun 3 calon jurulatih asing itu Izzuan. Dan agak berteka-teki sebenarnya siapakah mereka dan dari manakah calon ini. Tetapi kalau kita melihat juga kepada pilihan penyokong-penyokong Gergasi Merah, Fadirul, ada yang mengatakan juga mungkin Afuzi Zain akan dibawa ke Selangor. Itu antara calon-calon untuk pengendali tempatan. Dan ada juga yang menaikkan nama Velizar Popov. Betul. Yang pernah bersama dengan Kelantan. Betul. So banyak sebenarnya kerana kalau kita melihat kepada persiapan Selangor, mereka jelas serius untuk menjadi pencabar terkuat, terutamanya beraksi di pentas Asia. Betul. Muncul selaku naib juara Liga Super pada musim lalu, dan pada musim ini ketika pasukan ini sedang dibina, secara tiba-tiba pengunduran Tan Cheng Ho, okey, kita lupakan kerana Coach Tan pun sudah selamat tiba di Thailand. Dan Nizam Jamil antara calon yang bukan saja akan menjadi caretaker dan berkemungkinan juga akan mengambil penuh selaku pengendali Selangor. Anda melihat bagaimana mungkin pilihan yang menarik untuk Nizam Jamil? Kalau ditanyakan kepada saya secara peribadi Izzuan, saya sangat-sangat bersetuju seandainya diberikan peluang, diberikan mandat penuh kepada Nizam Jamil untuk mengemudi pasukan Selangor sepanjang musim 2024 dan juga 2025. Kenapa Izzuan? Alasan pertama saya sebab kalau jurulatih asing datang untuk kendalikan Selangor musim ini Izzuan, saya rasa satu, perlukan masa untuk memahami skuad yang sedia ada yang sudah pun dibentuk untuk musim baru ni Izzuan. Dan yang kedua, Nizam Jamil ini sudah pun bersama dengan pasukan sejak 2022 selepas berhijrah daripada Felda United. Jadi saya kira Nizam Jamil ini sudah mengetahui selok-belok, falsafah dan pemain-pemain yang paling penting Izzuan. Saya rasa pemain-pemain selesa dengan Nizam Jamil. Jadi kalau ditanyakan kepada saya sekali lagi Izzuan, jawapan saya nak lihat Nizam Jamil untuk kekal ataupun diumumkanlah
sebagai Ketua Jurulatih Selangor musim ini, Izwan. So kalau kita perhatikan juga kepada profil Nizam Jamil selepas daripada Felda United bersama dengan Selangor menjadi penolong jurulatih kepada dua pengendali iaitu Fachin Bainer dan juga Coach Tan Cheng Ho. Dan ya betul. Dan kita juga melihat kemampuan Nizam di Felda United. Dia pernah diangkat sebagai antara jurulatih generasi baru yang memiliki masa depan yang sangat-sangat baik. Selain daripada Manzur Azwira, selain daripada Nafuzi Zain, Yusri Ceklah, dan kita perhatikan kepada statistik dan juga perjalanan kerjanya. Tetapi ketika bersama dengan Felda United mungkin tekanannya berbeza. Tetapi beliau membawa sebuah pasukan yang memiliki tradisi dan juga sejarah yang tersendiri, bekas pasukannya selaku pemain, dan anda melihat satu lagi cabaran besar jika Nizam dilantik adalah membawa pasukan ini di pentas Asia. Tekanan tak dinafikan, Izwan, sangat-sangat tinggi seandainya Nizam dilantik sebagai Ketua Jurulatih Selangor. Namun saya kira inilah sebenarnya peluang turning point untuk karier ataupun CV kejurulatihan Nizam. Sama ada dia mahu untuk buktikan dia sebagai one of the best local coach yang kita ada, macam Izwan cakap tadi, generasi baru, ataupun sebaliknya. Dan kalau saya tanyakan kepada Izwan, setuju kalau Nizam Jamil atau Izwan lebih prefer kepada foreign coach untuk Selangor? Secara peribadi tak ada salahnya untuk Nizam Jamil menjadi pengendali, diberikan tanggungjawab dan juga diberikan kepercayaan untuk kita melihat sejauh mana kemampuan. Dan jika saya kata jika Selangor memilih untuk mengambil pengendali dari luar, pengendali import, saya mahu melihat pengendali yang belum pernah lagi berada di Liga Malaysia. Mungkin saya mahu melihat sesuatu yang baru. Saya tak tahu Fadhirul macam mana, tetapi jika kalau diberikan, kalau dikatakan Selangor buat keputusan untuk mengambil pengendali daripada luar, biarlah pengendali itu mungkin kali pertama mungkin membimbing kelab di Malaysia. Okey Zuan, kalau saya Zuan, satu lagi alasan atau faktor yang kenapa saya nak Nizam Jamil dilantik sebagai Ketua Jurulatih kekal Selangor FC musim ini adalah saya difahamkan pemain-pemain skuad yang dipilih untuk musim baru ini dan musim-musim sebelum ini juga melibatkan keputusan yang ditetapkan oleh Nizam Jamil. Jadi skuad ini sebenarnya juga hasil air tangan daripada Nizam Jamil sendiri. Jadi saya kira dia sudah tahu sebenarnya apa yang dimahukan, dan ini skuad Nizam Jamil dan juga Tan Cheng Ho dan serta coaching staff yang dibentuk sebelum ini. Okey, itu yang sedang hangat diperkatakan. Mungkin Fadhirul kita kena buat poll lah tentang betul. Sama ada nak coach luar ataupun coach lokal. Kan sejauh mana adakah penyokong-penyokong generasi merah anda mahukan memberikan peluang kepada Nizam Jamil untuk membimbing pasukan ini sama ada di pentas saingan Liga Super dan juga pastinya membawa cabaran Selangor di pentas Asia. Jadi nanti jangan lupa Fadhirul, kita kena buat poll untuk pilihan siapakah. Sebelum tu Izan, pengumuman Selangor dijangka akan mengumumkan ketua jurulatih baru selepas mereka pulang daripada pre-season di Thailand. So tak lama dah Izan, untuk penyokong-penyokong Selangor akan tahu siapa akan mengisi kerusi panas di kem Gergasi Merah. Rasa-rasa siapa? Ada hint? Jawapan saya tetap Nizam Jamil, Izwan. Jawapan saya tetap Nizam Jamil. Okey, dan okey, ini satu yang bagus, satu yang baik sebenarnya untuk Liga Malaysia memberikan ruang kepada jurulatih dan juga pengendali baru, yang mana generasi baru ini untuk mereka menonjolkan diri, kemampuan masing-masing, dan juga menerapkan falsafah sesuatu yang berbeza dalam saingan Liga Malaysia. Baik, cerita tentang Selangor, saya juga menarik untuk memperkatakan dengan sebuah lagi pasukan yang juga memberikan kepercayaan mereka. Okey. Saya tahu ni. Kepada generasi baru, jurulatih generasi baru, iaitu pasukan di utara tanah air, Penang. Walaupun mereka dilihat agak sedikit senyap dalam pasaran perpindahan pemain, tetapi menariknya tentang Penang ini, mereka akan dibentuk dengan mengekalkan 14 pemain-pemain lama dan memberikan ruang hampir 7 pemain baru, bukan baru, pemain muda yang dinaikkan pangkat dan membawa beberapa pemain-pemain import tempatan untuk memperkuatkan pasukan. Jadi cabaran Penang juga agak menarik dengan sentuhan daripada Akmal Rizal Ahmad Rakli yang diberikan kepercayaan, dan bayang-bayangnya Rafael Vitor musim keempat dikekalkan untuk bersama dengan Penang.
Tetapi di kiri dan juga kanan beliau, siapakah yang akan mengisi dengan salah satu yang menarik Fadirul tentang Penang adalah mereka mengukur baju di badan sendiri. Yes. Itu yang menariknya. Mereka sedar akan kemampuan kewangan dan hanya dikabarkan hanya menggunakan 3 pemain import dan diberitakan, tak tahu betul atau tidak, diberitakan pemain import penyerang dari Brazil akan dimuktamadkan pada minggu ini. Betul atau tidak? Akan dimuktamadkan minggu ini, betul. Dan dijangka tiba di KLIA, Izwan, pada esok. Penyerang penyerang kelahiran Brazil, berusia 30 tahun. Dan kalau kita bercerita mengenai fizikal ni, pemain ini, Izwan, tidak jauh beza dengan bekas penyerang Penang sebelum ini, Casagrande, Izwan. So saya kira mungkin Akmal Rizal ataupun Dikman ni mahu menggunakan seorang target man mungkin, Izwan, untuk season baru. Dan selain itu, Izwan, saya difahamkan juga ketika ini, Izwan, bahawa seorang pemain daripada Romania berusia 21 tahun sedang menjalani sesi percubaan ataupun trials bersama dengan skuad Penang ketika ini. Tak ada sebarang menandatangani sebarang kontrak, hanya menjalani sesi trial dan juga percubaan. Jadi penyerang dah dapat, Izwan. Dan saya difahamkan, Izwan, saya rasa Izwan pun tahu, Penang sedang mencari attacking midfielder untuk melengkapkan 3 kuota import musim ini, Izwan. Datanya dari mana? Kita pun tak tahu lagi. Betul. Kita masih lagi menanti, lagi mencari lagi. Tetapi satu yang menarik tentang Penang, selain daripada kehadiran pemain-pemain import baru mereka, walaupun menggunakan 3 pemain import, mengekalkan Rafael Vitor. Rafael Vitor ni saya rasa mereka pernah panggil mamu di Penang. Betul. Dan memang serasi dengan corak permainan Penang. Tetapi yang menarik juga kehadiran Nabil Latpi daripada PDRM. Saya rasa ini satu penambahbaikan yang akan memberikan impak kepada Penang, terutamanya di bahagian serangan. Untuk makluman, Izwan, Nabil Ahmad Latpi, orang kampung saya tu, Izwan. Orang kampung saya tu, Izwan, berusia 30 tahun. Dan saya setuju, Izwan, Nabil ataupun saya mesra panggil dia Yang. Satu tambah nilai, add value yang cukup baik, Izwan. Untuk makluman juga, Nabil ini mendapat tawaran juga daripada 2 kelab Liga Super yang lain, namun memilih untuk menyertai Penang disebabkan atas faktor Akmal Rizal yang betul-betul menunjukkan minat untuk mendapat khidmat beliau. Dan selain daripada itu, Izwan, kepulangan Sirih pulang ke gang, Acong, Khairul Azrin juga. Ini merupakan antara pemain-pemain senior, import senior yang saya jangkakan mampu untuk memberikan impak bukan sahaja untuk pasukan, malah juga untuk mampu untuk mendidik, guide pemain-pemain muda. Yang seperti mana Izwan maklum tadi, hampir 7 pemain dinaikkan pangkat daripada skuad bawah 23 tahun. Kendalian Akmal Rizal sendiri tahun lalu. Dan itu antara watak-watak penting yang saya rasa kita perlu berikan perhatian untuk musim yang akan datang ini. Kita melihat kepada statistik Penang pada musim lepas. Musim lalu. Di kedudukan ke-10 dengan 6 kemenangan, seri 6, tewas 14 kali, 16 terbaik dalam Piala Malaysia, suka akhir di Piala FA, separuh akhir di Challenge Cup. Dengan barisan pemain-pemain yang ada yang sedang dipersiapkan oleh Penang, gabungan pemain-pemain muda dan juga 14 pemain muka lama, anda melihat sejauh manakah mungkin yang sesuatu yang mungkin akan dapat diberikan oleh Penang pada musim ini? Ada yang mengatakan, Izwan, 3 import ni, pasukan ni akan menjadi lubuk 3 mata. Tapi harus diingat, kita pernah ada pasukan yang tak pernah menggunakan import, Izwan. PJ City FC, namun harus diingat juga, Izwan, kalau kita imbas semula pasukan PJ City ini, mereka mempunyai, walaupun lokal, ini antara lokal yang terbaik ada di Liga Malaysia ketika itu. Dan berbalik kepada pemain import tadi, Izwan, saya mengharapkan walaupun guna 3 pemain import ini bukan sekadar hadir ke pasukan Penang dengan status import, malah lebih baik taraf mereka, standard mereka daripada pemain tempatan, dan amat merugikan, Izwan, seandainya pemain yang akan datang ini, 2 pemain import ini terutamanya yang akan datang ini menyertai pasukan Penang, tidaklah kualitinya seperti mana yang diharapkan dan kemungkinan menjadi beban kepada pasukan untuk sepanjang musim ini. Saya sempat berbicara dengan Akmal Rizal berkenaan dengan calon seorang lagi pemain import yang mana seorang attacking midfielder yang sedang dicari. Dan menurut beliau, dengan bajet yang ada, dengan kekangan yang ada, seorang yang dicari ini dia akan mencari yang benar-benar berkualiti untuk memberikan impak
kepada Penang. Jadi kita tengok sejauh mana kemampuan Penang itu nanti. Sebab Izwan, kalau lah kata datang tu dengan standard yang rendah, Ya. bukan sahaja beban kepada pasukan, malah pihak pengurusan. Sebab second window Izwan akan tukar lagi. Tukar bukan tukar free. Dengan Kena bajet, dengan duit kena keluar. Jadi pemilihan tak kisahlah pakai 3 ke pakai 9 ke. Yang penting kualiti itu ada dan bantu pasukan Izwan. Okey, pada saya Penang akan menjadi pasukan pengacau. Macam biasa, better daripada musim lalu? Ya, mungkin mereka akan lebih stabil dengan saya percaya dengan apa yang akan dibawa oleh Akmal Rizal dengan pemain-pemain yang ada, kepercayaan pemain kepada coach. Walaupun dengan 3 import, saya rasa Penang ini mungkin akan menjadi pasukan-pasukan pengacau kepada pasukan-pasukan yang mengejar kejuaraan pada musim ini. Player to watch Penang season ni Izwan ada? Nabil. Nabil Ya, Kalau saya Izwan, Alif Ikmal Rizal. betul. Penyerang skuad bawah 23 tahun kebangsaan yang dah pun sambung kontrak selama 2 tahun. Ini pemain saya nak tengok season ni. Okey. Kita ada lagi yang nak dikongsikan? Okey. Kalau tak ada, anda kena keluar mencari berita-berita terbaik. Betul. Sebab season ni, transfer window ni panjang lagi Izwan. Ya, betul. Banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Banyak lagi cerita-cerita, banyak lagi pasukan-pasukan yang sedang rancak membuat persiapan mereka menjelang musim baru Liga Malaysia 2024-2025. Jadi kepada anda perlu memantau pergerakan wartawan-wartawan kami di Astro Arena ini. Selain kita ada Fadirul, kita ada Zul, kita ada Fina Nasrum yang sentiasa saja rancak untuk mengorek apakah cerita keluar masuknya tentang pemain-pemain pasukan Liga Malaysia 2024-2025. Jadi untuk minggu ini sekian dan kita akan kembali semula bersama dengan Ahmed dan juga Fareha di studio. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagai. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Rewind. Memang best.